Assalamualaikum. Boleh dengar suara? Boleh, sir. Saya minta yang semalam sambung sikit. Nak confirmkan siapa. Muhammad Fahmi ada? Confirm balik. Muhammad Fahmi Azrul. Muhammad Fahmi ada? Ada, sir. Ada, okay. Boleh share screen ke? Untuk job sheet dulu. Boleh, jap. Okay. Nampak skrin tak? Okay. Tapi tak nampak. Okay dah nampak dah. Okay. Ini teori. Ini sempat. Ada buat calculation ke? Ada, tapi saya buat dalam kertas. Okay, tak apa. Okay. Saya tengok table punya data ada? Table punya data? Tak ada. Oh, tak ada. Okay, so tak apa. Thank you. Terima kasih. Okay, so janji ada okay lagi lah. Okay, maksudnya ada tu okay lah. Okay. So nanti untuk job sheet berikutnya jangan tinggal lama lah sebab saya akan monitor juga. So mungkin dalam hujung bulan 9 atau awal bulan 10 So untuk job sheet untuk JFAT. So job sheet 3. Okay, so sambil-sambil kalau ada masa free waktu saya tu, okay, kadang-kadang kita buat sejam kelas. So kalau ada baki masa tu, kalau sempat nak tengok, boleh tengok dulu. Okay. Ataupun buatlah waktu bila-bila yang rasa free, boleh cuba-cuba untuk buat JFAT punya lab. Okay, hari ni kita sambung kita punya lecture yang semalam. Okay, nampak slide ni? Nampak? Okay. So semalam kita bincang pasal SCR lah. Okay, so hari ni kita pergi lebih sikit. Okay. Bukan lebih macam mana lah. Saya ulang slide yang sama. Cumanya penerangan tu agak lebih detail lagi. Supaya kita mudah faham lah. Okay. So seperti mana semalam yang saya terangkan. Okay. So ada 3 terminal. So olah-olahnya kalau kita tengok ni macam transistor lah. Ada 3 terminal. Okay. Cumanya dekat terminal bahagian biasanya kalau JFET, drain dan source. Okay, ni kita ganti dengan diode. So anode dan juga cathode. Okay, so dia punya simbol di sebelah ni. So anode dan juga cathode. So ni dia punya construction dia lah. Okay, just ulang balik, refresh. So kita ada 4 daya So PN. Okay, so kat sini kena ingatlah ada 3 junction. So kadang-kadang ada soalan dalam test ataupun final, sebenarnya dia tanyalah berapa junction yang ada dalam SCR. Okay, ataupun dalam kita punya job sheet lab. Kadang-kadang dekat ruangan discussion tu ada soalan. Okay, so dia ada 3 junction lah. Okay, J1, okay, J2 dan juga J3. Okay, so bila kita apply positif kat sini dan cathode ni negatif, so waktu ni akan jadi forward. Okay, semacam diode lah ni, forward. Okay, cuma beza dia untuk SCR ni kita ada terminal dekat bahagian center antara diode ni. So terminal gate. Okay, gate ni yang akan control current flow daripada anode ke cathode. Okay, so dia akan control current. Okay, so berapa banyak current? Sikit, banyak. Okay, banyak sangat, terlebih banyak.
Okay, so gate yang akan control. Okay, seolah-olahnya macam transistor lah. Okay, seolah-olahnya macam transistor. Cumanya bila SCR ni, dia boleh dalam keadaan apa ni, control current ni dia boleh block. Okay, dia boleh block. Okay, kat mana dia block, dia akan block antara junction lah, sama ada J1, J2 dan juga J3. So tengok kat mana apply voltage ni sama ada forward atau reverse. Okay, so nanti kita akan tengok detail lah dia punya basic operation of SCR. Okay, ni semalam. Okay, saya pun dah terangkan semalam. So yang paling penting, tak tahulah, mungkin ramai-ramai ni mungkin ada seorang dua yang mungkin review balik apa yang tadi semalam. Okay, so biasanya tak ramai yang review lepas kelas. Okay, so biasa lepas kelas memang kita penat, so kita stop. Okay, tapi kalau ada masa siapa yang nak review tu, okay, kita ingat simbol, macam saya cakap semalam, at least kita ingat simbol dia, ingat ada berapa junction, lepas tu kita tengok dia punya function. So kat sini yang paling penting ialah dia nak trigger lah. Okay, trigger device. So bila trigger ni ada orang sebut switching, okay, ada orang sebut trigger, so sama je. Okay, so maksudnya dia akan trigger atau switch device dalam keadaan on state. Okay, so sebelum ni kalau transistor dia sebagai switching, okay, ni visit sajalah ni nak bagi lebih jelas. Okay, transistor tak kisahlah BJT ke FET ke, so dia punya konsep dia current to flow. Okay, current to flow dia dalam keadaan on atau off. Ni transistor, soalan macam jadi switch. Okay, tapi kalau SCR, okay, dia memang dah on dah. Okay, dia memang dah on. Tapi kita boleh control on tu, waktu dalam keadaan on state ni, kita boleh control lagi sama dia punya amount of current tu. Nak banyak ke, nak sikit ke, nak sederhana. Seolah-olah macam yang kita buat simbol semalam lah. So kalau kita buat satu resistor kat sini, okay, so ada LED, ni contoh contoh circuit yang simple. Okay, lepas tu kita ada SCR kat sini. Ni contoh lah. So kita ada SCR. Okay, so ni gate. So kat sini kita ada, biasanya kita ada knob punya button lah. Okay, SCR. So maksudnya dah dalam keadaan on ni, okay, kita boleh control sebab kita, so bila kita control dia punya current, so maksudnya kita boleh control dia punya brightness dia lah. Okay, mungkin separuh je on, so ataupun nak terang terus. Ni contoh lah, saya tak tahu nak lukis dalam bentuk brightness kan. Okay, so maksudnya nak terang gelap. Okay, so kita control dalam keadaan on state. Okay, so beza dengan switch, dia control on off saja. Dia tak ada on sikit ke ataupun dan nak on ke off ke tak. So kalau current tu cukup dia on, kalau current tak cukup dia off. Okay, tapi kalau SCR dah on dah, memang dah on. Tapi dalam keadaan on tu dia boleh control amount of current. Okay, ada nak tanya? Tu beza dia antara transistor dan juga SCR. Ada nak tanya? Tak ada kot saya. Tak ada. Okay, so maksudnya itulah bahasa mudah yang saya nak faham lah. So kalau awak nak baca ni, actually dia punya maksud yang saya terangkan tadi sama je lah. Okay, so purpose dia adalah triggering the device into the on state. Okay, maksudnya dah on dah, memang dalam keadaan on, tapi kita boleh trigger lagi. Kita boleh main switching lagi dekat dia punya dalam keadaan on state tu. Dalam macam mana maksud kita control dia punya current. So siapa yang control current ialah pada gate ni. So siapa yang flowkan current adalah anode ke cathode ni. So that's why dia seolah gabungan antara diode dan juga transistor. Okay, so kalau tengok simbol dia pun dari segi structure ni adalah basic transistor BJT lah. Okay, basic transistor BJT. So ni PNP, ni adalah NPN. Okay, sekejap cuma dulu nak
Okay, ni saya tak perlu ulang balik lah. Okay, semua dah jelas. Okay, so hari ni kita pergi detail. Saya bagi penerangan detail sikit berkenaan dengan karakteristik. Okay, ni karakteristik. So actually for SCR we have 3 mode function. Okay, firstly is forward blocking. Lepas tu reverse blocking. Lepas tu forward conduction. So ada 3 mode sebenarnya. Okay, so mode pertama. So sebenarnya untuk chapter ni memang teori. So kita punya kelas ni kena bertabah sikit lah. So awak dengar saya berletir lah. So nombor 1, okay, forward blocking. Okay, forward blocking. Mode lah. Okay, so dia ada 3 mode. So yang kedua, reverse. Okay, RVS. Blocking mode. So yang ketiga adalah forward conduction. Okey, dia berlaku dalam keadaan yang sama, serentak. Okey. Maksudnya ni bukan SCR1, SCR2, SCR3 tak. So ni dalam satu SCR ni dia boleh generate berapa banyak VBRF yang boleh. Okey. Seolah dia macam mana? Macam variable resistor. Okay. So awak boleh pusingkan, awak boleh laraskan dia punya tombol tu kan. Okay. Dia punya variable resistor punya panggil apa tu? Switch. Okay. So dia boleh laras seberapa banyak yang mungkin. So maksudnya ni contohlah ni IH0, IH1, IH2. So seolahnya ada tiga kali perbezaan current yang kita adjust dekat kita punya circuit. Contoh lah ni. Okay, so kalau banyak lah. Okay, so banyak ni. Okay, mungkin ada lagi ni. Okay, so banyak lah dia punya karakteristik ni. So karakteristik ni memang bukannya dia separuh macam ni, lepas tu dia stop, tak. Dia memang akan jadi macam ni. Okay, so dia memang akan jadi macam ni. So area yang ni, ni, so nampak ni kan. Okay, so ni kita panggil VBRF dulu. So apa itu VBR? Semalam kita dah tengok dah. Apa itu VBR? Siapa ingat? So kalau lupa ni forward breakover voltage. Okay, forward. So senang kata dalam keadaan forward. Okay, dalam keadaan forward. Forward dekat mana? Forward dekat kita punya SCR tadi. SCR ada 4 layer. 1, 2. Hari ni kita pergi detail sikit lah. Okay, semalam just macam general je kan. Okay, so ada 4 layer. Gate, anode dan juga cathode. So apa yang berlaku kat sini? So kita dalam keadaan forward So forward maksudnya kat sini kita apply positive voltage lah. Sini negative voltage. So ni macam diode. Actually macam diode sama. So dalam keadaan reverse, bila kita letak reverse, so kita punya karakteristik ni dia akan jadi macam ni. Okay. So maksudnya senang kata kita kena letak dalam keadaan forward lah. Forward ni maksudnya kita positif apply dekat anode dan negatif kena sambung dekat terminal negatif punya supply. Okay, so baru dia seolah macam diode biasa. Okay, diode biasa. So kalau dalam keadaan reverse ni dia akan jadi macam ni. Okay, so tak dapat karakteristik dia. So dia tak boleh control lah dia punya current tu. Okay, so dia tak boleh nak block, dia tak boleh nak conduct. Okay, so dia tak ada forward dia. So apa maksud blocking kat sini sebenarnya? Apa maksud blocking kat sini? Okay, maksud blocking ni. Okay, so start dengan junction positif lah sebab ni anode kan. Okay, so kalau kita tengok balik ni positif. Okay, so apa yang berlaku? So ni P, sini N, sini P, sini N. So ada 2 junction kat sini, J1, okay, J2, okay, yang ni adalah J3.
Okay, so apa yang block? Okay, contohnya dalam keadaan forward lah. So kita apply voltage katalah berapa volt, 12 volt, 15 volt. So boleh kita apply. So positif akan ke negatif, betul? So current ni seolah dia akan flow ke arah sana lah. Okay, tapi siapa yang control current kat sini? Okay, gate. Okay, gate yang control. So dalam keadaan gate ni current dia adalah kecil current dia kecil ataupun IF ni, I forward kecil. Maksudnya idea maksud kita tak adjust lagi gate. Kita tak apply lagi current pada kaki gate. So macam ni macam berapa current kat sini. Terlalu kecil lah mungkin dalam microamp. So apa jadi waktu ni? Waktu ni dalam keadaan blocking region, forward blocking. So jangan apa ni lah. Ini dipanggil forward blocking. Okay, forward blocking. So kenapa dipanggil forward blocking? Sebabnya waktu ni current tak boleh flow lagi. Current flow tapi terlalu kecil. Bila terlalu kecil, dia kita punya SCR ni dia block. Okay, kenapa dia block? Sebab ni N. So junction 2 ni, okay, maksudnya J1 kalau kita tengok daripada P region dia pergi N region, betul? So waktu ni forward. Betul tak? Kalau diode, betul? J1. Okay. Pada J3, apa yang berlaku? So daripada positif ke negatif pun sama. Waktu ni adalah forward. Okay, tapi special dia pada J2 dia terbalik. Jadi daripada N dia pergi ke P. So waktu ni reverse untuk junction yang ni, reverse. So menyebabkan current tak boleh flow dekat sini. So kat sini kenapa dipanggil block. That's why ada terms forward blocking dan juga reverse blocking. So waktu forward blocking, kenapa kita panggil forward blocking? Sebab waktu ni kita apply forward bias. Maksudnya apply daripada positif sambung ke kaki anode, negatif sambung ke kaki cathode. Maksudnya normal operation lah macam biasa. So yang positif kita sambung positif, negatif sambung. So waktu ni forward. Okay, tapi dia tambah sikit. Kalau dalam diode dia tak ada istilah blocking. Okay, dalam diode dia hanya dipanggil forward atau reverse saja. Okay, special SCR forward, ada blocking, ada conduct. Okay, bila waktu blocking, okay, waktu current dekat gate ni tak cukup. Okay, okay, kenapa tak cukup? Sebab ni, tengok graf ni, dia punya current IF ni, okay, terlalu kecil. So bila terlalu kecil, so positif yang area ni, hole, dan negatif area ni patutnya boleh connect kan, boleh connect. Tetapi sebabkan current tu terlalu kecil, so dia block. So dia block apa? Dia block layer J1 dan dia block layer J3. So dia bila dia block, so waktu ni LED kita tak on. Okay, LED kita tak on. Jadi bila sampai satu limit gate ni, okay, calculation tu kita belum cerita lagi lah. Ini saya cerita detail macam mana kita nak tahu graf ni, nak faham. Kalau tak sebenarnya tak faham je, saya tunjuk ni simbol dia VBRF. Ni VBRF1, VBRF0. So bentuk dia macam ni. Just tunjuk macam tu je. Okay, tapi hari ni kita belajar lebih detail sikit. Yang ni kenapa? Okay, ni dalam keadaan forward blocking. Okay, kenapa dia blocking? Apa yang dia block? Block current. Kat mana dia block? Dekat junction 2. Kenapa dia block kat junction 2? Sebab waktu ni adalah forward. So forward, kita apply positif pada kaki anode dan apply negatif pada terminal cathode. Okay, so patutnya current boleh flow, tapi disebabkan ada gate kat sini. Okay, kalau dia diode, dia dah flow dah current. Tapi sebab SCR, dia letak satu layer, okay, and semiconductor type kat tengah ni. So menyebabkan current tu tak boleh flow. So untuk dia current flow, kita kena increasekan kita punya current pada gate. Senang kata IF lah. Okay, ataupun IG kat sini pun boleh.
Maksudnya current pada terminal gate ni kita naikkan. Okay, sama ada kita naikkan voltage ke. Okay, itu nanti kita akan tengok lah. So the next section kita akan lebih detail lah. Okay, so ni secara umum nak tahu karakteristik kita punya graf. So kalau nak sembang benda ni memang panjang ni. Okay, so hari ni kita faham satu-satu lah. So bila current tu cukup, kita naikkan okay, kita naikkan. So bila kita naikkan IH ni, so ni IH makin meningkat kan. Okay, IH makin meningkat. So sampai satu masa, okay, sampailah area N dan P ni, J2 cukup untuk current yang daripada hole tadi, P, pergi junction 1 dia pergi ke junction 3. Maksudnya junction 2 ni dia dah buka laluan. Okay, so dia dah buka laluan yang cukup. So akhir sekali nanti kita punya LED akan menyala lah. Waktu ni dipanggil IH1. So IH. Okay, H ni apa semalam kita belajar? Kita ingat? Hole current hole. So hole ni kat sini lah. Ni masa hole. Okay, masa ni hole. So memang dia punya karakteristik dia macam ni. So hole. So sampailah nak hold ni berapa lama sampai current tu cukup lah. Okay, hold ni based on daripada value apa? Maksudnya kalau kita kurangkan, okay, kita kurangkan VBR ni, nampak ni. So ni makin dekat, nampak? Hold dia makin dekat, maksudnya lagi cepat. So lagi, yang ni masa nak onkan LED, okay, maksudnya current tu nak flow lambat. So maksudnya current flow ni lambat waktu ni. Maksudnya waktu IG90. Okay, so current flow tu lambat. Sebab dia buka sikit ruang dia. Mungkin dia bagi lorong tikus je lah nak lalu sini daripada positif ni. So elektron ni nak pergi menyeberang ke arah dua traffic light. Dua speed, dua ni panggil roadblock. Okay, dua roadblock kat sini. Okay, so dia bagi daripada 3 lane jadi 1 lane ataupun kecil lagi. So lambat lah jalan slow. Okay, tapi bila VBR ni ataupun VF, V forward ni berkurang. Okay, berkurang. So apa jadi? Dia IH ataupun current hole ni lagi pendek. Okay, so kalau ada kita rendahkan lagi kat sini, VBR kat sini. Okay, so lagi cepat. So lagi cepat. Dan kalau terlalu cepat dia jadi diode lah. Okay, so dah tak jadilah SCR. So kalau jadi straight macam ni dah jadi diode biasa lah. Okay, that's why bentuk ni sebab ada junction tengah-tengah ni. Okay, ada junction 2 kat sini. So biasanya diode ada satu junction saja, PN junction. So bila SCR ni ada 2 junction, ada 2 PN junction. So menyebabkan berlakunya ada macam shape kat sini kan. Okay, ada IH kat sini. So maksudnya VBR ni kalau kita kecilkan nilai VF, okay, so kalau VF tinggi maksudnya IH kita IH kita akan jadi panjang lagi lah. Okay, dan kita punya I forward kita tinggi. Okay, so senang kata ni maksimum lah. Semalam saya cakap maksudnya seolah benda ni proportional to current. Okay, maksudnya kalau voltage tinggi, okay, current pun tinggi. Itu tak ada isu. So dia memang normal punya operation. So kita rendahkan kita punya current. Okay, so kita punya rendahkan kita punya current pada VF ataupun VBR. Okay, so kita punya current pun makin rendah. Okay, ni nampak IH kosong. Okay, tapi dia lagi cepat lah nak capai kepada current on ni, kepada forward conduction region ni, cepat lah. So conduction on ni, conduction ni area J1 dan juga J3. Ini conduct, dia nak conduct. Tapi di-block oleh J2. Di-block oleh J2, dia block. So yang conduct kat sini adalah J1 dan juga J3.
So J1 dengan J3 boleh conduct. Tapi dia start dengan conduct daripada J1. Okay, J1 tak ada masalah. Tapi disebabkan current tak cukup. Okay, kalau current cukup tak ada masalah. So dia terus conduct. Okay, dia terus conduct. So kalau current tu tak cukup, dia block dulu lah. Dia akan block dulu. So yang control current ni flow sama ada cepat atau lambat. So depend pada G. Okay, depend pada terminal gate. Current gate yang kita force dekat situ. Okay, ada soalan? Itu nak cerita mudah faham lah. Kalau nak baca kat sini pun sama juga. Boleh je nak baca. Tapi kalau kita baca dalam bentuk term yang engineering term ni, kadang kita nak fahamkan tu ambil masa nak faham. So yang ni saya cerita bahasa pasar. Macam mana dia berlaku. Okay, ada soalan? Tak ada So senang kata, dia macam diode, ada forward ada reverse, cuma dia tambah ada forward conduction dengan forward blocking. Okay, forward blocking ni maksudnya dia block lagi lah, dia tak benarkan lagi current to flow dekat kita punya SCR ni. Okay, dalam junction ni dia tak benarkan lagi. Kerana apa? Sebab current dia terlalu kecil. Okay, current dia terlalu kecil. So kita kena increasekan current pada gate, so barulah dia boleh pergi dekat area forward conduct. Okay, so berapa voltage, berapa minimum voltage, okay tu nantilah. Okay, next slide. So ni baru dia punya konsep dan juga kita nak bagi faham dulu lah macam mana dia beroperasi. Okay, so kalau reverse, katakanlah terbalik. So reverse ni bila kita apply terbalik lah macam diode juga. Sekat sini kita apply negatif, sini positif. So dia terbalik. Okay, kalau terbalik agak-agak apa berlaku? J mana yang block, J mana yang conduct? Agak-agak. Ada lagi idea? Sajalah sembang-sembang. Okay, so apa yang berlaku bila kita buat reverse, okay, actually dia macam diode jugalah, dia on dalam keadaan reverse bias. So reverse bias karakteristik macam diode juga macam ni lah dalam keadaan reverse. So amount of current ni kecil, okay, VBR dia, so tapi dia reverse. Okay, reverse. So reverse, so dia memang tak boleh conduct. Okay, tak boleh conduct. So dia hanya blocking je lah. Okay, dia hanya blocking. Okay, dia hanya blocking. So dia macam diode lah. Soalan macam, okay, tak boleh nak control. Okay, tak boleh nak control sebab J1 ni, sebab kita punya construction yang ni tak boleh berubah. Yang ni memang on semiconductor. Yang ni P-type silicon semiconductor, kita tak boleh nak tukar pula kan. Okay, yang kita boleh tukar ialah terminal sebab sampai tu daripada luar. Yang ni memang dah fabricate dalam IC tu. So takkan kita nak operate IC tu, kita tukar P ni pergi N. So yang ni tak boleh buat apa P. Tapi bila kita apply negatif, so jadi terbalik. So jadi reverse. Okay, jadi reverse. So bila jadi reverse, so amount of current tu kecil lah. Kenapa dia kecil? Sebab dia tak boleh conduct lah. Dia tak boleh conduct. Okay, you apply negatif, sini whole. Okay, dia macam diode juga lah. Lebih kurang. Okay, so yang block ni memang dah block lah. So J2 ni memang dia punya, J2 ni memang function dia yang control. Sama dia nak block ke, nak bagi laluan ke, macam tu lah. Okay, so ni yang semalam. Ni tak payah ulang balik lah. Ni istilah-istilah yang semalam. Holding current, okay. VBR, reverse breakdown, and then V breakover. Okay, so VBR pada reverse ni yang ni lah. Okay,
So yang kita nak paling concern ialah waktu dia forward lah. So kat sini yang kita boleh control dia punya current tu. Okay. So waktu dia reverse ni memang sebab value dia reverse. Okay. So cathode to anode at which the device break into the avalanche region and begins to conduct heavily. Okay, the same as in PN junction diode. So dia punya function sama macam diode punya function lah. Okay, diode punya function. So masih ingat Zener diode, diode. Okay, tu kalau lupa tolong buka balik lah. Okay, jangan lupakan terus, nanti susah nak study semua sekali arung, payah. Okay, ni basic operation macam saya cerita tadi lah. Okay, so 3 layer transistor structure. Ni lah 3 layer transistor structure. So NPN device. Okay. Okay, ni tadi graf kita dah tahu. Okay, sekarang nak tengok apa yang berlaku dekat dalam kita punya LCR. Okay, ni dalam keadaan off state. Okay, off state. So off ni maksud dia apa? Current tu tak flow lagi lah. Okay, current tu tak flow lagi. Maksudnya current tu sangat kecil. Senang kata micro. Okay, micro ampere. So kat sini that's why kita tengok VG dia adalah 0 volt. Okay, VG dia 0 volt. So apa berlaku? Okay, so waktu timing 1 0 hingga T1. Okay, ni VG, V-gate. Okay, VG, V-gate. T1 pergi T2, so ada apply. Kalau ada apply voltage, so kita akan tengok apa yang berlaku sebenarnya dekat kita punya current. Okay, kita punya current. So kat sini T1, ini kalau kita convert dalam transistor lah. Okay, so ni base. Okay, collector, that's why kat sini IC and then ni E. Okay, so kat sini bersama B, base. Okay, IB. So ni IB2. Okay, ni macam transistor lah ni. So maksudnya kat sini base, ni emitter. So yang ni adalah collector. So sini base, sini collector, sini emitter. Okay, so ni dia punya karakteristik sama VBE. Okay, so yang ni pun samalah. Sini jadi VBE. Okay, so current daripada sini. So ni tadi kita punya anode kan. So yang ni ialah cathode. Okay, so negatif. So sini kita apply positif. Okay, so waktu VG sama dengan 0. Okay, VG sama 0. So maksudnya tiada current lah yang berlaku. Okay, tiada current yang berlaku. So bila kita apply VG, so VG increase. Okay, so IB2. Okay, IB2 dia akan mula conduct. Okay, IB2 akan mula conduct. So bila IB2 conduct, okay, so kat sini memang kita apply voltage. Okay, contoh 15 volt. So tak ada current kat sini ataupun current dalam micro, so tak ada efek untuk IC ni nak flow ke arah E2. So dia tak benar kan. Jadi sampailah voltage kita beri pada kaki gate. So small, kan ingat lagi BJT punya function. So ada small current dekat kaki base ni, dia dah cukup conduct untuk IC flow ke arah emitter. So lepas tu dia flow lah. Okay, so bila negatif, reverse okay, negatif VG. Okay, negatif VG. So bila negatif dia jadi macam diode jugalah. Okay, dia akan jadi macam diode. Okay, dia akan jadi macam diode. Kita akan tengok graf dia. Okay, ni off state. So waktu during interval 0 to T1. Okay, maksudnya waktu ni lah. Okay, apa yang berlaku? So kat sini dia cerita dah. So the circuit will appear as shown. Okay, kat sini. So current flow masuk sini. Okay. Tetapi bila VG 0 volt is equivalent to the gate terminal being grounded. So waktu ni VG sama dengan 0.
So VBE sama dengan VG. Okay, VBE yang ni. Jadi VBE sama dengan 0 volt. Kenapa kosong? Dah memang VG kosong, tak ada current, kosong lah. Okay, kosong. So base current IB2 pun kosong, macam saya cerita tadi lah, sama juga. So bila tak ada current flow kat sini, IC ni pun tak boleh flow. Okay, VBE tak boleh flow. Okay, so memang kosong. Okay, so waktu ni base current of Q1, okay, Q1 transistor yang ni, IB1, okay, IC2 small current, dia small sangat, maksudnya dalam julat nanoamp atau microamp, so tak cukup nak onkan kita punya transistor kat sini. Okay, so that's why dia off. Okay, tapi apabila VG dah kita ada okay, ni masih kosong lagi sama macam tadi. Okay, kita tengok kalau apa berlaku bila VG kita dah apply voltage. Actually samalah condition. So dalam slide ni dia nak ceritakan transistor pada Q1 dan Q2 lah. Okay, IB1 dan juga IB2. Okay, IB2 ya, IB1 actually benda yang sama je. So memang tak function. Okay, so tapi bila waktu T1 so waktu T1, so kita dah ada voltage kat sini. So increase voltage kat sini dah ada VG. Okay, so kat sini on state. Okay, so on, okay, kalau diode ataupun transistor on dia on je lah, tak perlu nak control apa-apa. On, LED pun menyala lah. Okay, tapi SCR dalam keadaan on ni kita boleh control lagi. Nak on LED tu nak terang lagi ke, sederhana ke, ataupun dengan lebih terang lagi. So ikut pada circuit tu. Okay, terang sampai mana yang kita nak. Okay, so bila kita apply pada kaki gate, voltage pada gate, so VG kat sini akan cukup untuk onkan pada transistor Q2. Okay, waktu ni VBE sama dengan VG. So kalau VG katalah 2 volt, so VBE pun akan follow. VBE sama dengan 2 volt. Okay, seolah-olah macam circuit BJT ni. Okay, so VBE equal VG. Ingat VBE 2 bukan VBE 1. Okay, so VBE 2 yang ni. So VBE 2 equal VG. So depend pada VG punya supply. So kalau VG ni 5 volt, VBE pun akan follow 5 volt. So waktu ni current pada kaki collector ataupun terminal collector, okay, dia dah mula flow dekat ke emitter. So that's why kat sini collector current of Q2 will rise. Okay, so dia pun akan meningkat lah. Okay, so IC punya value ni dia akan up. Okay, tengok pada sini. Kalau kita naikkan lagi sampai 10 volt contoh. 10 volt. So dia pun 10 volt. So apa yang berlaku pada IC pun naik lagi. Okay, so IB1 sama dengan IC2. Okay, so current kat sini dengan current IB ni sama. So katalah kat sini 20 mA. Okay, so IB1 akan follow juga 20 mA. So konsep ni nak kena tahulah. So dalam soalan kadang-kadang dia tanya IB ke IC ke, kadang-kadang bentuk tak perlu dikira pun. Once kita tahu dia punya konsep, kita dah dapat dah jawapan tu. Once kita dapat value IC2 daripada daripada VBE atau VG, input kat sini, so dapatlah nilai IC. Okay, ni tak ada resistor lagi So nanti dalam soalan mungkin adalah resistor value kat sini. So once dapat IC2, so kita dapatlah IB1 sebab dia akan value yang sama. Okay, value yang sama. So Q1 akan turn on. Okay, Q1 akan turn on. Actually kat sini dah ada supply pun. Contohlah 15 volt. Okay, tapi dia tak boleh turn on lagi sebab macam saya cerita tadi ada junction yang kedua, ada 2 junction yang akan block. Block tu siapa yang control? Kaki gate. Bila gate dah apply voltage kat sini, okay, barulah supply yang ada kat sini dibenarkan untuk flow pada kaki base.
Okay, dan flow kepada IC2, flow kepada kaki IB2 kat sini dan terus sampai ke emitter. Okay, sampai ke emitter. So current tu flow lah. So voltage pun output menyala lah. So the increase in base current for Q2, okay, will result in a further. So Q1 turn on bila IC1 increase. Okay, so IC1 kat sini. Kaki collector sama juga kat sini, IB base pada Q2. Bila IB ni meningkat, IC2 meningkat. Sama juga yang kat sini. Bila IB ni meningkat, okay, IC ni pun turut meningkat juga, increase juga. So IB ni nak increase daripada mana? Ambil IC2 lah. So IC2 ni nak increasekan daripada mana? Daripada VG. Okay, so VG kita tambah lagi voltage. So of course IC akan up. So bila IC up, IB1 pun follow. So bila IB1 meningkat, IC1 pun akan meningkat. Okay, so itu dia punya proses flow lah. Okay, dalam SCR punya circuit. Okay, dalam SCR punya circuit. Okay, ada soalan setakat ni? Ada soalan? Teori lah ni, teori penat sikit. Ada nak tanya? Tak ada sih nak take 5 sekejap. Take 5 ke take 10 ke? Boleh? Boleh sir. Take 5 sekejap
Okay, kita sambung balik. Okay, desktop nampak? Nampak. Desktop, okay. Okay, saja kita ulang balik. Okay, so tadi ada J1. So ni adalah J2 dan ini adalah J3. So dalam keadaan forward, so ini adalah positif, sini adalah negatif. Okay, so waktu ni adalah J1, okay, dan juga J3. So ini adalah forward lah. Okay, so J2 reverse. Okay, J2 adalah reverse. Okay, so maksudnya waktu forward, so positif. So sini positif ke negatif, tak ada masalah lah. So ni pun positif ke negatif, so tak ada masalah. Cuma yang ni reverse. Okay, so J2 reverse. So dalam keadaan reverse bias, maksudnya kat sini kita apply negatif dan kat sini adalah positif. So apa jadi? So J1 dan juga J3 reverse. Okay, sebab N ke P kan. So ni pun N ke P, so reverse. Okay, so reverse. Tapi J2 forward. Dia terbalik. J2 forward. Okay, soalan macam dia sajalah. Okay, saja nak bagi faham. Okay, so so yang tengah tadi saya dah explain tadi. So ni adalah kita punya blocking, area blocking, forward blocking region. So maksudnya dalam keadaan off lagi lah. Okay, so waktu conduct kat sini, so ni on. Okay, on. So yang ni value kat sini adalah value soalannya kat sini kita punya gate. Okay, kita punya value I gate kat sini ataupun VG lah. Okay, voltage pada gate kat sini. Okay, so gate ni berubah. Okay, so kalau gate tu rendah ataupun cepat, so maksudnya kita punya value VBRF tu, okay, VBRF tu makin reduce lah, okay, makin berkurang. Okay, makin berkurang. So maksudnya ni lagi pantas lah. So lagi pantas, lagi cepat. Okay. Yang penting, so ni tadi off state. Ini off state dan ni on state lah. Waktu VG dah mula apply voltage. Okay. So senang saja mudah je bila ada current kat sini. Okay. So IC mula conduct lah. So IC mula conduct pergi ke arah IE. So IC ada current flow kat sini. So IB pun ambil value yang sama daripada IC. So bila IB dah ada current kat sini, so IC pun dah mula conduct pada Q1. Okay, pada Q1. Dan seterusnya flow lah current daripada anode ke cathode. Nak mudah faham lah. Okay, nak mudah faham dia. Okay, two general method for turning off an SCR. Okay, satu anode current interruption dan lagi satu teknik adalah force communication technique. So apa tujuan kita nak belajar turning off lah ni? So biasa kita belajar benda nak onkan komponen. Okay, untuk SCR pula ni kita nak off kan. Okay, kenapa kita nak off? Sebab kita nak block current tu lah. Okay, kita nak control. Okay, kita nak control dia punya current. So ada dua teknik, satu anode current, satu lagi force commutation technique. Okay, so nanti kita akan tengok apa itu anode current interruption. Okay, ni anode current interruption. Okay, actually ni ialah macam subtopik baru lah. Okay, subtopik baru daripada yang tadi yang saya sebelum break tadi. Tu topik orang kata introduction SCR. Okay, kita tahu konsep, kita tahu macam mana dia bekerja, kita tahu dia punya terminal dan seterusnya lah.
Okay, so yang ni adalah satu topik yang baru, method untuk kita turn off kan kita punya SCR. Okay, satu anode current, kita buat gangguan lah, interrupt ni gangguan kan. So kita buat gangguan pada current pada terminal anode. Okay, so macam mana kita nak buat gangguan current tu? Okay, so ini salah satu dia lah. Okay, so ni kita punya SCR. Okay, ni SCR. Okay, so kalau tengok daripada simbol ni, okay, saya tak terang pun lagi. Okay, tak terang based on apa yang ada dalam fact dalam slide ni. Okay, so kalau kita tengok pun macam mana cara gangguan tu, kita tengok kita seolah-olah kita tambah switching tu, kita parallelkan dengan switching current tu. Maksudnya tadi ada flow satu simpang saja, so kat sini, so ada jadi 3 simpang kat sini. So menyebabkan dia confuse, nak belok kanan ke nak belok kiri. Okay, yang ni tak ada masalah, laluan tu memang sehala saja. So yang ni kita ganggu dia dengan kita tambah lagi satu jalan untuk current tu move, sama ada nak belok kanan ke nak belok kiri, seolah dia macam tu lah. Okay, so macam mana tu? So in figure A, IA is 0. Okay, current lah. Okay, current pada anode kosong. When the switch is open, series interruption. Okay, in figure B, the same condition is established when the switch is closed. Okay, shunt interruption. So ada series interruption dengan shunt interruption. So kita interrupt tu, kita letak switch dekat seolah kita akan letak switch antara supply ke SCR punya terminal. Okay, SCR punya terminal. Tak apa, nanti detail kita akan akan tengok apa yang berlaku. So force commutation is the forcing of current through the SCR in the direction opposite to forward conduct. Okay, so yang ni kita akan force current. Force current ni kita macam inject current tu secara paksa lah melalui dalam SCR. Okay, so dalam SCR kita forcekan current. Okay, macam gambar sebelah ni lah. So SCR kat sini, so kita force current. Okay, force current direction opposite daripada forward conduction. So kalau forward tu ke arah sana, okay, so kita oppositekan dia. Kita oppositekan dia supaya dia jadi macam reverse lah. Okay, so menunjukkan current tu tak boleh pergi ke junction 1 atau junction 2. Okay, nanti akan tengok lah. Okay, ni force commutation. Turn off circuit consists of N NPN transistor. Okay, during SCR conduction, the transistor is in the off state. Okay, that is IB equals 0 and the collector to emitter impedance is very high. This high impedance will isolate to turn off the SCR. So maksudnya bila kita forcekan current dalam kita punya SCR tadi, so bila force current dia punya impedance akan tinggi. Impedance ni maksudnya rintangan lah. Okay, so biarkan rintangan tu tinggi. So bila tinggi sangat, so current tu akan jadi kosong. So IB akan jadi kosong. So nanti kita akan tengok lanjut pada minggu depan lah. Okay, kalau tak nanti banyak sangat. Okay, banyak sangat. Ini SCR application. So tak apa, so saya tak nak banyak-banyak sangat. So hari ni pun sebenarnya dah banyak juga ni untuk awak study balik, untuk review balik. Okay, apa yang saya explain tadi. Okay, so minggu depan kita go through macam mana dua teknik ni, anode current interruption dan force commutation teknik untuk kita turn off kan. Okay, so kalau tengok slide ni simple lah. Okay, tak apa, nanti saya akan cerita detail macam mana proses ni boleh menyebabkan transistor tu boleh off. Okay, so actually dalam ni dah cerita lah, tapi kalau awak tengok ni, baca, nak fahamkan, ambil masa. So tak apa, nanti saya akan mudahkan dengan explain yang secara lebih mudah lah. Okay, tak apa, pada minggu depan. So kalau nak cerita ni dah cerita subtopik yang lain. Okay, setakat ni ada soalan tak nak tanya?
Tak ada Tak ada So kalau tak ada itu sajalah untuk hari ni. So teori. So tengok-tengok untuk job si JFET So kalau tak buat lagi pun tak apa, just tengok dulu cari idea macam mana nak buat JFET punya lab lah. JFET punya lab. Tapi tak mungkin tak sempat lah, tinggal dalam 20 minit kan. Okay. So tak apalah, tengok-tengok job sheet pun dah okay. So itu saja. So kita ambil attendance dulu untuk saya print screen. So chapter banyak chapter 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sebenarnya ada chapter 6. Ada 6 chapter lah untuk kita cover. Untuk subjek BE ni. So BE ni sebenarnya core subjek jugalah. Okay, core subjek. So nak tak nak memang kena struggle lebih. Okay, itu biasalah tu. So nak study, nak score memang kena belajar sampai penat. Belajar sampai letih. Otak kita rasa letih. Rasa efek belajar tu. Okay. Mana ada benda senang kan? Okay, tak ada benda senang. Okay, 1, 2, 3. Okay, thank you saja. So kita jumpa minggu depan. Thank you, sir. Thank you,